legenda juga daripada tak tunjuk pun grafik yang dia orang tukar player. Betul lah kan. Dia ada berapa player? 6 juga? 5? 5. Then should be him lah. Ya kan Nine Noise. Lama tak dengar Nine Noise. Baru dia tukar tapi tak tunjuk tadi. Tapi fly pass kita Puerto Paraiso melalui Chumacera, Hotel Los Leones akan diambil oleh Yal. Awal sedikit kali ini untuk mereka mulakan looting phase mereka. Inilah Miramar yang pertama daripada 2 yang dipertandingkan. Game kelima bagi kita punya Super Sunday. Banyak tukar player sebenarnya. Git pun tukar player pergi ke Sonic. Sial tadi memang tukar flag selama dah. So Sonic last game dia tukar lah. Cuma dah tukar. Sonic mati awal. Tak pernah itu badan, tak perasan. Tak tahu kadang-kadang rasa rugi pula kadang-kadang kau tukar player. Tapi first round tu yang kau mati terlalu awal. Iyalah. So dia buat macam teammate kau rasa macam masuk kau je kalah. Tapi masa tu aku tengah fikir lah, dia mati dekat kawasan jambatan tu. So agak rugi lah. Apa boleh buat. Itu memang bukan salah dia pun lah. Ada orang langgar kan. AE ni pun okey. Ada Octa dekat dalam. Talon, Red Force. Clan tak nampak. Infinity nampak Logan saja. Bulatan yang biasa dimainkan oleh semua orang. Lagi sekali Flash. Lagi kan yang pakai untuk melanggar. Tapi hanya Vampire akan give up je lah. Ya. Tiba-tiba member ni ada senapang lah. Memang dia ada senapang lah. Ya. Tapi satu benda yang menarik lah kan. Sebenarnya walaupun meta langgar-langgar pakai kereta ni nampak berluasa, tapi tak ada orang yang begitu dominan dengan bagi dia. Seperti Kengzo. Selamat dia tak ada. Tak ada orang yang macam betul-betul nak buat, circle terakhir pun aku nak bawa bagi aku. Bagi tu sebahagian daripada weapon. Dia seorang jadi 3 weapon dalam dia punya senjata main weapon kan. Dia ada M4, ada shotgun, ada bagi. Bagi tu betul-betul dijaga rapi. Kengzo terbagi. Ya. Inilah Schweppes. Tapi kadang-kadang aku wonder juga Schweppes. Apa tu Vampire ni punya e-sport organisation. I mean jersey diorang semua basically sangat-sangat simple dan sebagainya semua kan. Adakah diorang ni memang organisasi yang besar di Vietnam ke macam mana? Vietnam pula, di Thailand ke apa? Ya, tu ada nampak biasa. Dia memang macam tu je kan. Sebab nak cakap dia biasa-biasa susah juga sebab dia ada player-player padu macam Schweppes. Betul. Tapi of course dia beli Tony K sebab dia menang PMWI lah. Ya, sebab dia ada banyak surplus wang dekat situ dan tapi aku okey lah. Aku okey dengan dia punya design jersey dia. Yang aku paling tak suka tu design jersey yang dekat PMWI tu lah, yang first. Yang second tu sebenarnya diorang menang tu sebab dengan gelung world champion lah apa benda macam baju bengkel. Vampire. Tiba-tiba aku teringat kepada ni lah, aku
baru je tengok ni ada seorang tu dia ambil gambar. Lepas tu dia punya gigi taring yang tajam. Aku tengok dia selfie tu ada orang komen, awak ni Velfire ke? Bukan Velfire, Vampire. Tak, sekarang ni ada satu trend. Hmm, Ada orang akan tanya soalan macam gitu. betul. Yang saya beli kat pasar tu beria kan. So kita akan cakap lah bukan beria, itu peria. Benda-benda tu dia ada banyak. Hari tu pun ada orang tag aku dekat satu ni. Ni orang tu kau belajar benda ni. Dia akan tukar nama lah secara tiba-tiba dan kita macam bukan tu yang ini. Ya, dia tukar nama yang macam dekat-dekat lah. Sama jugalah. Adakah awak ni Velfire? Snipes. Aizen Damroot. Ya, so ini menjadi teka-teki tapi aku pun rasa saja nak menjawab persoalan inilah sebab aku tahu apa yang bermain dalam fikiran 75% komuniti dekat Malaysia. Dan soalan ni kau dah jawab. Tapi kita jawab sekali lagi lah. Adakah Mika akan main pada minggu depan? Jawapan dia ialah dia boleh main minggu depan. Tapi daripada segi sinergi, daripada segi strategi, adakah sesuai untuk masukkan Mika yang 3 minggu tak main, kemudian tiba-tiba Grand Final sudah main, berbanding dengan tukar antara Sonic dan juga Audrey? Jawapannya aku rasa tak. Boom Yummy. Vexi Drone. Yang dengan 29 markah, letakkan mereka untuk masuk top 2 di sini boleh. Tapi markah di sini yang anda lihatkan 16 ini tidak sebegitu penting. Yang penting adalah di dalam Super Sunday punya markah. Siapa akan dapat nombor 1, 2 dan 3. Kalau ia boleh dapat nombor 1, dia akan dapat 30 markah masa main kat Grand Final nanti. Satu benda yang sangat-sangat besar. Dia macam boleh tutup sikit, boleh cover sikit markah apa yang dia tak dapat dekat Miramar yang pertama lah. Ya, benar sekali. Tapi kalau diberi option, kau rasa kau akan bagi Mika main tak? Actually itulah macam aku cakap tadi lah. Yang aku cakap tadi tu ialah kira aku punya perspektif lah. Kalau ia pun aku boleh bawa masukkan Mika. Most probably kalau 2 hari pertama dan hari kedua aku tak akan masukkan Mika. Kalau aku betul-betul gagal, ialah aku masukkan Mika dan hari ketiga lah kot. Tapi hari pertama dan hari kedua aku tak akan masukkan Mika. Kalau aku seorang coach atau analis untuk pasukan Geek Fam. Disebabkan sinergi dan sebagainya lah benda tu. Sebab walaupun contohnya Mika betul-betul praktis hari-hari pun, dia bukan bermain di dalam pressure ataupun di dalam situasi dengan melihatkan benda-benda ni lah. Dia benda-benda yang dimainkan oleh player PMSL ni. Kalau buat salah nanti kan kena marah pula. Kenapa tak tahu? Bongok aja. Kenapa kau pergi sini? Tak tahu? Alamak. Tak tahu. SOAS. SOAS aku tak ingat. Rebis tu memang main dekat box kan dulu sebelum ni kan. Sebenarnya kalau orang bagi aku jawapan tak tahu, aku okey. Aku tak suka jawapan lah, aku lupa. Itulah satu benda yang aku tak boleh terima. Right. Tak tahu sebab bila orang cakap tak tahu, aku cakap apa benda kau tak tahu? Okay, dia macam gini. So aku suka explain kat orang kan. Ya, yeah, betul. So orang tu tak tahu, orang tu tak tahulah. Kita explain kat dia. Tapi kalau aku suruh seseorang buat sesuatu benda, tapi orang tu tak buat dan dia terlupa dengan benda tu, itu triggering untuk aku. I see. Itu memang aku akan tapi tak tahulah benda yang aku okey lagi dan sebenarnya mungkin aku suka kot. Sebab kita pun caster kan. Kita pun suka explain benda pada orang. Kita suka explain benda tu lah. Sebab tu bila korang tanya, hari ni Sam Dan main ke tak? Kami jawab 20 kali pun kalau tanya. Apa benda ni pun kau tak tahu. Kau berapa minggu dah kau tengok PMPL. Kita dah beri jawapan tu kan. Tapi kami biasa lagi akan beri jawapan. Mungkin untuk kami berdua benda tu okey kot. Ya, betul. Just sebab kita ramai line up kerja, kita kena jawab soalan. Ya, dan kadang-kadang memberikan jawapan pada soalan yang tak ditanya pun. Tapi kita akan memberikan apakah yang berlaku di sini ialah di Xavier akan cuba melanggar Infinity. Ternike, Lobby X tidak dimainkan pada waktu ini ialah Beer 11. Tapi Levi's kedatangan dia akan dikesan dengan satu M4.
Walaupun membawa senjata yang paling optimum untuk pelanggaran ini tetapi tidak menjadi, ini akan memberikan satu markah kepada T-Infinity. Dia tak loot pun kotak tu. Okey, kawan dia akan pergi loot. Right. Raja Miramah akan dikurangkan satu orang player. Ya. Blue Lion satu-satunya. Mereka pergi Los Leones. Ya, betul lah. Cuma bukan di bandar secara direct lah. Vampire. Akan masuk di bahagian tepi. Yang paling penting dekat sini ialah Infinity, berapa banyak markah boleh dapat. Sebab ini memang betul-betul orang kata nak letak cok moho je ni. Lepas tu tutup envelope tu. Dan memberikan tiket-tiket kepada player-player ini. On bid pick me. Station akan dilakukan pada ketika ini. PMSL final di Tropical Garden Mall 15-17. Jangan lupa, woi cantik gila spin tu tapi tiba-tiba dia okey balik. Malu je cantik dia buat aksi. Dulu kau ingat tak yang orang yang main skateboard lepas tu bawa bicycle BMX apa benda semua tu? Dia orang pun ada macam World Cup dia orang tau. X Games ya. X Games kan tak ada dah Sekarang ada tapi jarang dan dia tak bawa ke international lah. Biasanya dia akan duduk di bahagian-bahagian. Biasanya dia akan pergi ke tempat-tempat yang memang masih lagi popular macam Jepun, US. Biasanya pusing dua tempat ni je lah. Di Malaysia masih lagi ada player skateboard yang terkenal seperti Pak Din. Oh. Lamborghini akan jatuh. Tony K akan datang. Adakah dia akan melanggar saja? Oh, Ui. sakit. Ini memang sakit sikit. Ini kalau betul-betul kena lah. Oi. Tulang tu dah jadi macam kaca dah. Yup. Tony K akan mengelut bersama rakan-rakan Infinity. Ya Infinity, kau memang kena try hard sekarang ni. Betul. Kau memang kena pergi cari kill. Kalau kau gagal cari kill kat sini, memang kau akan gagal segagal-gagalnya. Betul. Kalau dia boleh dapat 20 elimination. Tak ada permintaan yang tinggi lah. Tapi 20 elimination yang harapan dia akan ada. 20 elimination akan memberikan mereka 30 markah secara total kalau mereka chicken dinner. Kalau MPX tidak ada apa-apa markah dekat sini, maka mereka masih lagi dalam ancaman. Voin dia mula dengan 50 markah ke apa? 51. 51. Oh, banyak juga. Tak boleh lah. Untuk Infinity kejar Void sebenarnya, realistically. MRPX sekarang ada tepat 50 49. 9 mungkin. 49. Sama juga. Susah juga sebenarnya untuk. Game ni kena chicken dalam 20 poin ekstra macam tu. Next game pun kena chicken. Sebab tu dia cakap kalau game ni dia gagal untuk besarkan gap dia dah gagal segagalnya. Kalau dapat chicken dinner move dengan Void nombor 2, nombor 3 pun tak, next round dia tak boleh kejar dah. Ya. Dia betul-betul kena harapkan sama ada Void ataupun MRPX dua-dua game ni gagal. Tapi provided dia perform. Benar. Tapi itulah masalahnya untuk mana-mana Super Sunday pun. Mungkin tamat dekat sini lah. Yep. Sebab kita tahu tim BTR akan chicken. BTR, Zaxi, dua-dua je dimainkan. Infinity Logan, Gotuni berada di depan menggunakan satu DBS. Satu grenade berada di tangan. Oh, betul-betul orang stack in. 4 orang dalam satu compound. Okay, perlawanan akan berlaku sekarang ini. Grenade tangan di paling melantun sedikit. BTR walaupun bermain dua, dia orang lebih agresif. Defensive play yang akan dilakukan oleh The Infinity pada ketika ini. Bigatron. Letupan-letupan mula untuk berlaku. BTR yang lain sudah pun datang untuk bagi backup. Di kawasan belakang kita nampak Void juga berdekatan dengan BTR. BTR kena hati-hati supaya tidak keluar dari compound ni kerana mereka dapat dilihatkan oleh Void. Sama juga untuk The Infinity. Bagi Infinity, dia tak boleh hold tempat dia terlalu lama. Kalau boleh settlekan cepat-cepat, lepas tu pergi tempat lain cari orang lain pula. Betul. Dia perlukan markah maksimum. Ya, sekarang ni mereka ada berapa? 2 saja. Untuk Infinity. Infinity dengan 2 ini boleh jadi 4 tambah 6. So, ya. Sebab kalau dia tunggu lama sangat, dia akan jadi macam Creep VIP semalam. Creep VIP dia berlawan dengan masa semalam apabila mereka hampir cuba mendapatkan yang benda chicken dinner tu. Tapi tak dapat. So, now
Tak boleh main macam ni lobby. Kau kena gerak, kau kena naik atas tu. Tapi untuk RRQ dan Boom, memang betul lah RRQ ni adalah penguasa Miramar. Kalau mereka menang dekat sini dengan Boom pun baru saja dijatuhkan. Api-api akan dibaling sekarang ni oleh Asa. UMP di dalam tangan, cuba untuk mencari player yang bergerak dalam kenderaan, berjaya diambil. Boon Ponbit jatuh, Rezi di knockdown dengan satu api-api. Ponbit dibunuh secara langsung. Rezi next on the list. Boom tidak mengumpul mata yang terlalu signifikan setakat ini di map ini. Dia akan berjaya dapatkan satu. Hexas baru je dimainkan, tengok kalau dia boleh melakukan apa-apa perkara menarik untuk tim beliau. Api-api akan dibaling, grenade tangan juga akan dibaling. Alamak, jalan pula dekat api-api tersebut. Dia baling grenade depan kaki player tersebut. Tapi dia surrounded lah, teruk sangat. Terlalu ramai orang. Ya, tak boleh nak apa. Boom makan rata pada waktu ini. RRQ akhirnya akan mendapatkan markah yang banyak. 4 separuh daripada apa yang mereka kumpulkan pada hari ini. Dalam satu fight itu saja. Infinity, BTR jadi satu stalemate. Kebuntuan berlaku tapi dua-dua kena gerak. Tak boleh gerak kalau satu tim tak mati. Infinity, apakah pilihan anda? Oh, dia pergi lawan dengan orang lain. Lawanlah dengan mamak-mamak yang dekat rumah kau tu. Member gelojoh. Dua dalam tangan, perlu lagi banyak. BTR juga kena rencanakan macam mana mereka nak gerak keluar dari kawasan ini. Kalau terlalu lewat bergerak, mereka pula akan tersekat dalam traffic jam. Seperti keluar daripada pejabat jam 5.30. Point akan mulakan pergerakan awal terlebih dahulu. Ternike, grenade tangan dimasak. Mencari player daripada ini kalau kena mungkin boleh cuba untuk mengepush. Kan gagal. Tapi mereka mungkin akan cuba nevertheless untuk mengepush. Okay. Ada impact, ada gegaran. Tapi vibrations tidak akan memberikan tekanan kepada pasukan di Infinity. Balingan satu lagi, grenade. Ini kalau zaman-zaman jump punch ni dah rata dah satu squad. Betul. Sebab tak tahu orang tu pusing kan. Tahu-tahu je dah sampai ke atas. Kebakaran berlaku, Molotov cocktail dibaling. Tiada kecerahan berlaku di antara kedua-dua pasukan ini. Memang 3 je ke BTR kat situ. Nampak je lengkap 4 tadi. Ya. Okey, tak perasan. Flash hilang satu lagi. Neti dijatuhkan oleh Red Face di Xavier. Kebuntuan di map ini. Tapi akhirnya pergaduhan mula berlaku di sini. Genforce nyawa beliau rendah. Zaxi di knockdown oleh Ternike. Tangan akan dibaling ke arah satu kenderaan dan itu mungkin knockdown yang seterusnya ke atas BTR. BTR hilang satu secara kekal. Lapar di kawasan atas. Ternike baling satu grenade tangan melencong. Masuk dalam balik. Dia yang mengambil damage sebenarnya pada ketika ini. Lapar juga di knockdown. 1 orang tinggal. 2 orang tinggal sekarang. Bagi Bigatron, Genforce ada satu S12K. Ready baling, Genforce juga terkena. Infinity. Oh, tapi dia pun hilang got tuni tadi. Malang untuk mereka. Sukar untuk mereka melakukan farming, elimination dengan hanya berbekalkan 3 orang. Kerugian kalau mereka boleh dapat main dengan kemas tadi. Mungkin harapan mereka masih lagi besar. Tapi pada waktu ini BTR telah pun mencacatkan sedikit. AE pun baru saja dikeluarkan. 13 tim yang tinggal. Makin lama makin sedikit orang untuk diratakan oleh Infinity. Mereka bermain di sini terlalu lama. Walaupun mereka dapat 5 poin dekat sini, sebenarnya mereka perlukan jauh lebih tinggi. Ya, terlalu tinggi. Ini tidak cukup. Kalau dengan chicken pun 10 kill kot mereka perlukan. Tapi macam nak chicken dengan 4 orang player untuk banyak-banyak tim ni semua masih lagi ada. Yal masih lagi dalam permainan. Dia orang perlu takut dengan si Yal tu juga. Laksi dapat satu Yaksi. Kalau dia bunuh dia memang habis. Terkubur sudah peluang. Ya. BTR akan menguburkan peluang tersebut. Laksi. Infinity. Mereka mencuba. Tapi sekarang ini peluang akan dijatuhkan oleh tim negara sendiri. Ya, benar. Ternike rata Infinity tidak akan ke Grand Final. Tidak mungkin. Tidak mungkin sudah. Terima kasih kepada tim Infinity kerana bermain di PMSL. Mereka telah menunjukkan beberapa prestasi yang menarik. Pada group stage, ada hari-hari mereka yang baik tapi banyak yang negatif. Itu yang menyebabkan mereka hanya di sini sebanyak 1 kali saja di Super Sunday ini. Tidak membuahkan hasil.
kemunculan sulung dan tunggal mereka di Super Sunday ini, dan Morph pun rasa tak kisah sangat dah. Dia melihat saja di Infinity sudah pun rata, mereka sendiri pun macam tak perlu nak try hard sangat nak pergi masuk ke dalam sebab markah dah tak mungkin dikejar oleh di Infinity sekarang. Benar itu. So 15 tim yang ada di sini adalah 15 grand finalist. Yang ke-16 adalah Sam9. Kita akan lihatkan berapa bonus point yang akan ada untuk player-player ini semua, tim-tim ini semua selepas game Miramar yang seterusnya. Sonic akan di knockdown oleh Team X. Ada satu kebangkitan untuk mereka juga, tapi mereka tidak bermain dengan 4 orang player, tinggal 3. Ya. 3, 5, 10 tim. Point Zeta mendapatkan Schweppes daripada Vampire. Vampire hari ini performance mereka juga agak menarik. 32 mata tangga yang kedua. Betul-betul mau memperkuatkan dan juga memperfectkan line up bersama dengan Nuzi. Ya, Nuzi ini digunakan 3 minggu berturut-turut. Tiada perubahan untuk mereka. Walaupun mereka tidak menunjukkan dominasi sebagaimana mereka lakukan di PNWI selalunya. Tetapi mereka berpuas hati dengan apa yang ditunjukkan oleh Nuzi. Tidak akan menukarkan apa. Grand Finals pun inilah dia. Kick Fam sudah pun kurang 2 orang. Mungkin boleh kurang lagi 2 orang kerana kenderaan mereka betul-betul bergegas cuba masuk ke dalam satu kawasan yang di mana mereka pun tak tahu mana nak pergi. Sebab Vampire dekat sini, RQ dekat situ, Yudo Lions. Malang pula untuk Sonics ditembak. Yal akan tembak balik Nerpeko. Yal lebih bersedia untuk berlawan dengan RQ. RQ sudah ada 5 mata penyingkiran. So mungkin mereka akan ada sedikit momentum. Tapi masalahnya mereka berlawan dengan Yal di depan. Yal ada improvement yang agak besar pada ketika ini. Top 10 rotation mereka nampak sangat kemas. Bagi Miramar, ada satu mata penyingkiran juga di dalam tangan. Adakah Yal boleh hit KPI kita 7 markah? Kalau boleh hit 7 markah 2 game berturut-turut, Miramar mereka mungkin sudah pun okey. Betul. Yang penting kalau mereka main Grand Final tu, Erangel tu dia kena betul-betul dia punya top 4 rate tu dalam 30% macam biasa mereka lakukan lah. 36% rate mereka top 4 di Erangel. Dan average markah yang mereka kutipkan adalah 8.8. Itu menyebabkan kita sangat-sangat yakin dengan apa yang mereka kutip daripada Erangel saja. Cuma Miramar ini saja perlu mencari di manakah lubang yang perlu ditampal. Dan buat waktu ini nampak meyakinkan. Top 9 sudah untuk Yal, duduk di bahagian dalam circle. Yang lain-lain pula sudah pun mula berkurangan. Geek Fam sudah kurang, Face Clan sudah kurang, di Xavier sudah kurang, STX pun tak cukup orang. Ya, pemilihan untuk bermain di tengah circle juga J. Soalnya dia main kat line putih kan. Betul. Kan ni lebih ke tengah cara permainan. Dan mereka akan dapat circle yang seterusnya. Circle memang betul-betul ke tengah juga. Tiada terlalu banyak hard shift. Ada Luke akan mendapatkan satu daripada RRQ. Dengan satu balingan granat tangan. Stage 5. Ya. Sekarang ini Nine Noise, kemasukan beliau ke dalam Face Clan sekarang memberikan 5 mata sudah bagi tim ini. Benar. Vintores yang direhatkan. Yal tadi dapat satu tetapi akan diselamatkan ahli RRQ yang dijatuhkan itu. Siapa yang nak langgar diorang ni? Ada satu kereta yang betul-betul menuju ke arah mereka. Okey, Team X. Ya. Tapi tak cukup player. 3 saja yang tinggal. Kawalan yang ketat dilakukan oleh Yudu Alliance di kawasan tengah. Nine Noise berlawan dengan Void. Void pun tidak perlu terlalu takut dengan kedudukan mereka. Kerana Infinity tidak boleh kejar dengan satu game berbaki. Betul. Next time kalau dia dapat chicken dinner 20 kill pun sebenarnya dia tak boleh. Tak boleh. Dia kena dapat chicken dinner mungkin 40 kill. Dia kena naik kereta, semua orang ada 700 peluru dalam tangan. Semua tembak kena. Baru mungkin ada harapan sedikit. Jimmy akan dapat pada SOAS juga. Team X. Lions ada circle di bahagian dalam. Mereka juga tadi diganggu dekat dengan RRQ. Tapi RRQ pun sedang berlawan dengan pasukan yang lain. Tony K dapatkan Void, satu dijatuhkan. Mela mendapatkan satu lagi. Void hampir rata, udah rata. 4 mata penyingkiran, tiada placement point. 4 mata bagi round ini. Face Clan 7 sudah mata penyingkiran mereka. Kemasukan Nine Noise ini memang nampak sangat-sangat menyinar bagi Face. Team X juga rata, 1 mata untuk mereka. 7 saja tim berbaki.
antara kedudukan Yal yang paling cantik di Miramar setakat ini. Dalam tangan ada 2 mata penyingkiran. Placement point 1 sudah pun ada di dalam tangan. Peluang chicken dinner juga ada. Cuma sekarang mereka disandwich oleh RRQ dan juga Pygmy. Ya benar. RRQ ni mereka dah tahu dah ada. Tapi Pygmy ni mereka mungkin kurang fasih lagi kedudukan mana yang Pygmy akan ambil. Paling Abom itu akan memberikan beberapa isyarat dan juga memberikan mereka satu keperluan untuk melihat di belakang juga sebab tadi semuanya fokus kepada RRQ. Tapi untuk Pygmy juga bukannya terlalu selamat untuk mereka push begitu saja sebab nampak Aizen ada di bawah mungkin boleh tembak mereka. Dan juga ada beberapa pasukan yang berada di sudut yang boleh menembak Pygmy. Berada dalam stage yang ke-6. Hampir masuk stage yang ke-7. Face on Zen melihat ke arah Geek. Ainos dijatuhkan oleh Schweppes. 2 orang sebenarnya dalam keadaan knockdown. Sekarang ni on Zen player yang terakhir. Mela terbunuh. Ainos belum lagi jatuh secara kekal. Tapi tak rasa on Zen nak pergi berisikokan diri beliau. Pada ketika ini Pygmy 6 mata penyingkiran juga. Perlawanan di kawasan atas ini dimenangi oleh Tony K. 5 mata penyingkiran untuk Vampire top 6. Semakin lama semakin kuat juga line up Vampire. Dia boleh akhiri hari ini dengan nombor 1. Tidak begitu jauh untuk mengejar si Talon. Talon dah 49, dia sudah pada 37. Kalau di chicken dinner sudah 47. Dan dia boleh tambah lagi mata penyingkiran. So game ini saja Vampire boleh berada di nombor 1. Ya. Dan boleh cakap dia pun dah ready untuk Grand Finals. Ya. Tanda tanya sekarang ni sebenarnya dekat BTR. Betul. BTR yang nampak macam calon-calon kita yang boleh masuk ke dalam ni. Sebab memang Vampire aku letakkan sebagai pasukan Thailand yang paling kuat pada waktu ini. Untuk daripada Indonesia, aku memang letak AE dan juga BTR. Untuk... Flash pun satu. Ini paling tak masuk akal. Aku letak Flash antara tim yang sudah pun bersedia untuk masuk ke dalam Grand Finals. Rupa-rupanya jauh api dari panggang. Tapi apa yang betul yang kita lihat pada waktu ini ialah wakil daripada Malaysia yang paling berpeluang tinggi untuk menang Grand Finals ini adalah Yudo Alliance. Dan sekarang Miramar mereka pun dah nampak dah dikemas kini sedikit. Betul. Aku setuju. Tapi aku ke 100% setuju kalau diorang boleh sampai again target 7 markah untuk round seterusnya Miramar juga. Kalau itu mereka boleh hit, memang diorang dah ready untuk final. Ya. Bukan ready untuk final. Semua kat sini ready untuk final. Yep. Ready angkat piala. Ready angkat piala, betul. Ready ke Brazil. Itu benar. Untuk saingan seterusnya PMGO. Tak tahu berapa banyak slot disediakan daripada PMSL. Tiada kata putus lagi untuk perkara tersebut. Akan tetapi Yao RRQ akan bertarung. RRQ ada 4 player. Tapi mereka akan ditembak oleh Vampire. 1 jatuh. Tapi dia dapat 1 daripada Leon untuk Yudo Alliance. Tetapi mereka tidak fokus kepada member mereka yang jatuh tadi. Sekarang ni mereka kena lihat kepada 2 arah juga bagi RRQ. Kerana Vampire juga tengah usah kawasan mereka ini. Nerpeko perlu diselamatkan. So dia memberikan masa untuk Leon juga dibangunkan semula. Yudo Alliance, macam mana mereka nak settlekan kawasan Miramar? Dekat Erangel, dia rasa macam dia orang sangat-sangat selesa untuk settlekan semua benda. Ya. Di sini boleh nampak mereka mengambil masa mereka, fikir dulu sebelum melakukan apa-apa. Aku rasa mungkin itu pendekatan yang meletakkan mereka sekarang sudah pun sampai ke area top 5. Blue Alliance climb top sedikit. Tidak ada circle. RRQ, 1 akan menjatuhkan adik Luke. Asa yang mendapatkannya, adik Luke akan terus terbunuh secara langsung. Malang. Dikepung 2 pasukan yang berbeza. Mereka di sandwich sebenarnya. Pygmy yang dapatkan mereka walaupun tadi mereka sibuk dengan pasukan RRQ. Tapi kini kita lihat kan dua-dua arah pun dia tak tahu mana nak tengok dulu. Pygmy akan balik ke tempat depan kena. Tapi Nuzi dan juga Tony K membantu situasi sedikit menyebabkan mungkin stalemate akan berlaku sebentar. Aizen masih lagi ada. Surprisingly. Banyak kerja si Nuzi buat kali ini. Banyak knockdown menarik dilakukan oleh beliau. Walaupun knockdown itu tidak berjaya untuk ditukar kepada mata penyingkiran. Sudah mulai nampak kebangkitan seorang Nuzi. Tapi sekarang ni perlawanan berlaku. Menang. 1 dijatuhkan. Tapi api-api dibaling. Leon menembak sambil terbakar. Memang betul-betul on fire. Tapi berjaya untuk dijatuhkan juga. RRQ jatuh 2. Yal akan nombor 4 dengan 2 mata penyingkiran. Yap, rata. Begitu banyak pressure berlaku kepada mereka. Jadi tidak banyak markah sebenarnya yang dikutip oleh Yal. 6. Ya, dia top 5. Top 5, ya. Top 4.
Ya, dia top 4 plus, jadi masuk dia plus 4 markah. So 6 markah untuk mereka. Tapi tanda-tanda dia tu dah ada lah. Bagus untuk mereka. Vampire walaupun on the way untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner. Okay, M4 di dalam tangan beliau sekarang ni. Loading dilakukan. Nuzi Pikmi mengambil DBS, terus maju mencari player daripada Vampire. Kena 1, kena 2 sudah. Yang ketiga sekarang ni datang untuk memberikan nyawanya, tapi itu bukan orang-orang biasa, itu Tony K. Tony K juga jatuh. Nuzi dekat sini dia kena tunjuk dia boleh buat tim ni. Tak boleh, tak sempat habiskan ayat lagi. RRQ Raja Miramar yang pastinya 11 mata penyingkiran, 12 mata penyingkiran, 13, 14 mata penyingkiran winner-winner chicken dinner mungkin milik mereka. ya. 14, so 24 mata lah untuk mereka dekat 90. Oh, Hexas masuk terus chicken. So Hexas cakap, ni nampak, bagi tahu coach korang, bagi aku main. Ya, betul tu. Kemenangan winner-winner chicken dinner untuk Rex Regum Kion daripada Indonesia. LLK mereka dikenal di sana. Wewe Cede ataupun winner-winner chicken dinner menunjukkan penguasaan dan pemahaman mereka mengenai cara permainan di Miramar, walaupun mereka ditekan bertubi-tubi oleh Vampire dan juga Yudo Alliance tadi, tapi tidak gentar langsung, malah berjaya mendapatkan elimination yang begitu banyak. Nerpeko MVP untuk kali ini macam biasa juga. 5 elimination, 905 damage. Elimination seterusnya 13 markah total. Susah juga sebenarnya untuk RRQ ni. Hexas masuk dia hari ni memang permainan mereka teruk. Hexas masuk dia orang perform banyak mata penyingkiran dekat sini, 13 23 poin. Tapi at the same time sepanjang liga ini yang perform sini. So macam mana, ini bukan masalah baik tau. Chicken dinner ini sebenarnya membawa masalah kan? yang lebih besar untuk RRQ. Yep. Chicken dinner ni akan merunsingkan dia orang. Sekarang nak buat apa? Nak ambil budak yang perform seluruh liga ni ke? Nak ambil play, yang ambil play yang tolong kita reset ni. Ni akan menjadi satu tanda tanya sebab ada satu game korang tak ada sample size yang besar. Ya, betul, tak ada sample size. Nerpeko 19% headshot. Yalah memang. Kemenangan yang merunsingkan. RRQ 47 km bergerak, paling jauh untuk rotate. Pikmi 30 km. Vampire paling dekat, antara yang paling dekat 26 km. Face Clan 20 km. Tapi apa yang kita dapat daripada game ini, selain daripada kemenangan winner chicken dinner ni, ialah kita dah tahu siapa yang akan main ke Grand Finals lah. Dan Team Infinity tiada harapan untuk mereka, melainkan mereka ambil kereta, langgar semua orang. Kita jumpa selepas highlight.